Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Yang berbahagia, Saudari Nur Najibah binti Syamsul Anwar selaku moderator kita pada hari ini, yang dihormati Saudara Badrun Syahid bin Bahrudin, Saudara Nur Lesta Carson Tan dan Saudari Nur Anis Nadia binti Ismail sebagai barisan panel dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bismillah dan syukur terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat kurniaannya. Terima kasih diucapkan kepada semua hadirin yang hadir ke Majlis Forum 17 Petunjuk Matlamat Pembangunan Mampan SDG iaitu tiada kemiskinan. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis ini kepada Saudari Nur Najibah binti Syamsul Anwar bagi meneruskan majlis forum kita pada hari ini. Ya, Alhamdulillah dan terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis, saudari Nur Fitratul Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sidang hadirin sekalian, Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat ilahi dengan atas limpah rahmat dan kasih sayangnya dapat kita bersua kembali dalam diskusi forum pada hari yang berbahagia ini. Baiklah, sebelum kita pergi jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini iaitu 17 matlamat 17 petunjuk matlamat pembangunan mampan SDG iaitu tiada kemiskinan. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa masalah kemiskinan dan ketidaksamaan hak bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah di seluruh dunia. Perbincangan ini telah dibincangkan dan dibahaskan di Pertubuhan Bangsa Bersatu atau kita kenal sebagai PBB dan pelbagai lagi agensi di serantau dunia. Di mana secara ringkasnya ia merangkumi 5 dimensi iaitu kemajuan masyarakat, penjagaan bumi, kemakmuran, keamanan dan kerjasama. Dan perkara utama terangkum di bawah dimensi iaitu tentang kemiskinan, kesihatan, pendidikan, perlindungan sosial, peluang pekerjaan dan perlindungan alam sekitar. Dan SDG ini juga mempunyai 17 matlamat, 169 sasaran dan 232 petunjuk untuk diguna pakai 193 negara anggota PBB termasuk Malaysia. Dan topik yang kita akan fokuskan pada malam ini adalah matlamat yang pertama iaitu tiada kemiskinan. Baik, hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya menyimpang lebih mendalam, kita amat bertuah kerana bersama-sama kita pada hari ini tiga orang panel yang diundang khas untuk membincangkan isu yang kita akan kupas dengan lebih lanjut. Sebelum kita mengkaji persoalan yang masih menjadi polemik dalam kalangan masyarakat ini, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel jemputan kita pada hari ini. Saya perkenalkan panel kita yang pertama iaitu Saudara Badrun, iaitu Timbalan Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, baik saja. Seterusnya, panel kita yang kedua ialah Saudara Nur Lesta, selaku Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri Sabah. Apa khabar saudara? Khabar baik. Dan di hujung sana yang aju berbaju kurung yang manis lagi comel iaitu saudari kita Anis, selaku Pegawai Pembangunan Masyarakat dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Wah, nampaknya ahli panel kita ketiga-tiga hari ini tidak sabar untuk menyampaikan hujah mereka berkenaan topik perbincangan kita pada malam ini. Baiklah, kebelakangan ini
segelintir masyarakat komplain tentang minimum gaji yang masih tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup. Jadi persoalan saya yang pertama, saya ingin ajukan kepada panel kita yang pertama, adakah anda setuju bahawa minimum gaji adalah salah satu punca kepada kemiskinan masyarakat di Malaysia? Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang sudi menjemput saya memberi pandangan tentang isu ini. Saya amat tertarik dengan perbincangan tentang gaji minimum untuk pekerja di Malaysia. Jadi sebelum saya menjawab soalan, cuba kita bayangkan jika gaji minimum seseorang di Malaysia sebanyak 1,500 sekarang. Adakah ini mencukupi untuk kumpulan harian masing-masing? Mungkin bukan semua orang dapat menjawab ya pada soalan tersebut, tetapi jika soalan itu diajukan kepada pekerja-pekerja yang gaji rendah atau sesiapa sahaja yang miskin, jawapan ia akan terkeluar dari mulut mereka dengan mudah. Mungkin dengan tanggungan yang ramai atau perancangan kewangan yang tidak baik atau sikap pemalas yang menyebabkan seseorang itu berada dalam fasa kemiskinan. Tetapi kalau kita lihat pada berita baru-baru ini, kita boleh kenal pasti bahawa terdapat segelintir golongan yang tidak mendapat gaji minimum 1,500 yang mula dilaksanakan oleh kerajaan sejak tahun ini. Oleh itu, jelas di sini bahawa gaji tersebut bukan penyebab kemiskinan, namun kedegilan para majikan untuk tidak membayar pekerja dengan gaji yang ditetapkan merupakan antara faktor kemiskinan masyarakat di Malaysia. Terima kasih Saudara Badrun atas kupasan idea yang menarik tadi, iaitu antara faktor kemiskinan di Malaysia bukanlah disebabkan masalah perintah gaji minimum, tapi disebabkan antaranya adalah bilangan tanggungan, sikap yang tidak pandai menguruskan kewangan, tambahan pula dengan isu majikan yang tidak mahu membayar pekerja dengan gaji yang telah diperintahkan oleh pihak kerajaan. Jadi soalan seterusnya saya ingin tujukan kepada panel kita yang kedua. Apakah langkah yang perlu dilaksanakan kepada majikan yang enggan membayar gaji minimum terhadap pekerja mereka? Dipersilakan. Terima kasih Moderator Saudari Najibah. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih kepada semua yang terlibat dengan aktiviti forum ini. Isu majikan membayar gaji terlalu rendah kepada pekerja merupakan isu yang sering diperkatakan di negara Malaysia. Pada pembentangan belanjawan 2019, kerajaan telah mengumumkan kenaikan gaji minimum ke RM1,100 Malaysia bagi pekerja di seluruh negara berkuat kuasa 1 Januari 2019. Perkara ini merupakan satu berita gembira bagi pekerja kerana perkara ini sedikit sebanyak membantu dalam mengurangkan kos sara hidup seharian mereka. Walau bagaimanapun, realitinya masih ramai majikan yang gagal mematuhi paras gaji minimum yang ditetapkan kepada pekerja mereka. Pada pendapat saya, langkah yang boleh dilaksanakan sebagai majikan adalah dengan boleh dilaksanakan sebagai pekerja adalah dengan melaporkan perkara ini kepada pihak yang berkaitan. Antara contoh adalah dengan mendapatkan pembelaan melalui pemfailan tuntutan di Mahkamah Buruh. Mahkamah bukanlah seperti mahkamah yang Anda biasa dengar, ia berujuk kepada pertanyaan kepada Ketua Pengarah Buruh seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 69 Akta Kerja. Wah, begitu bernas lontaran idea saudara tentang cara untuk atasi isu ini di mana kita boleh melaporkan atau membuat aduan kepada pihak atasan seperti pejabat buruh atau mahkamah buruh sekiranya perkara ini berlaku terhadap pekerja. Betul kan, saudara? Ya. Baiklah, sementara tadi panel kita telah menerangkan tentang isu perintah gaji minimum dan juga tentang kedegilan majikan yang tidak mahu menunaikan hak pekerja. Dari perspektif yang berbeza mengikut panel yang kedua, kalau gaji minimum sudah relevan untuk tanggung kos sara hidup, mengapa masih wujud gelandangan di negara kita? Dipersilakan. Terima kasih Saudari Moderator. Berdasarkan pemerhatian dan statistik, terdapat pelbagai faktor yang mewujudkan gelandangan di negara kita. Tiada pekerjaan menyebabkan seseorang akan jadi miskin kerana tidak berpendapatan. Apabila tekanan hidup makin meningkat, ada keberangkalian seseorang akan ditinggalkan oleh ahli keluarga, menyebabkan boleh jadi sebatang kara. Jika ada pekerjaan pula, belum tentu pendapatan yang diterima boleh beri keselesaan seperti tempat tinggal. Pengabaian yang berlaku boleh mendorong seseorang terlibat dengan penagihan dada dan arak sekiranya tidak kuat dalaman dan psikologi diri. Setelah itu, ada kemungkinan seseorang itu mengalami masalah mental dan kemurungan kesan
penagihan sehingga boleh sakit melarat dan hilang keupayaan. Hal ini boleh juga terjadi kepada bekas bantuan, orang yang lari dari rumah, warga asing, dan orang yang dibuang keluarga. Gelandangan itu sendiri berarti seseorang yang tidak tempat tinggal dan merayau sekitar bandar besar. Faktor-faktor ini sepertinya saling berkaitan, ia bermula dengan tidak pekerjaan. Pihak kerajaan prihatin tentang isu ini, jadi diwujudkan Anjung sehingga berkonsepkan asrama serba lengkap bagi tujuan memberi perlindungan sementara kepada golongan gelandangan, terutama bagi gelandangan yang ingin berubah. Malah, di luar negara pula ada orang menubuhkan syarikat untuk memasarkan hasil kerja seni orang gelandangan di laman web bagi membantu golongan ini mempunyai pendapatan yang boleh jadi jalan keluar dari fenomena gelandangan. Okey, jadi apa yang saya dapat simpulkan adalah antara faktor gelandangan masih wujud di negara kita adalah antaranya faktor tekanan hidup, tiada pekerjaan dan masalah penagihan dadah, isu penagihan dadah. Baiklah, seperti mana yang kita ketahui bahawa di Jepun mereka mempunyai 123 juta rakyat dan manakala di Malaysia kita hanya mempunyai 30 juta rakyat. Jadi pada pendapat panel kita yang ketiga, kenapa peratusan gelandangan di Malaysia lebih tinggi dari berbanding negara Jepun, sedangkan mereka mempunyai bilangan penduduk yang lebih ramai dari negara kita? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudari moderator untuk soalan yang diajukan. Baik, soalannya adalah mengapa jumlah gelandangan di Malaysia lebih tinggi daripada negara Jepun, sedangkan penduduk di negara Jepun lebih ramai berbanding Malaysia. Jadi, kami dari pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat juga masih mengkaji lagi tentang isu ini. Tetapi, kami berpendapat bahawa hal ini demikian kerana undang-undang negara Jepun yang ketat. Hal ini kerana mereka ini sangat mementingkan keindahan dan kecantikan bandar mereka. Dari perspektif yang berbeza, masyarakat Jepun juga mengabaikan atau mengamalkan sikap tidak peduli akan gelandangan. Hasilnya, gelandangan akan berasa rendah diri dan cuba untuk bangkit memperbaiki kualiti hidup mereka agar tidak dipandang rendah. Selain itu, kerajaan Jepun juga tidak akan memberikan apa-apa bantuan kepada gelandangan, melainkan jika ada agensi atau pihak tertentu yang bermurah hati untuk memberi makanan atau bantuan kepada mereka. Jadi dari situ, mereka belajar untuk bergerak sendiri dengan usaha mereka sendiri dan tidak malas untuk bekerja. Jadi, terima kasih saudari atas penjelasan yang terperinci di mana Jepun mempunyai bilangan gelandangan yang lebih rendah kerana pihak kerajaan yang memainkan peranan begitu penting dalam mengatasi isu ini. Jadi, pada pandangan panel kita yang pertama berkenaan isu di negara kita, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu gelandangan di Malaysia? Silakan. Baiklah, kerajaan negeri Selangor sentiasa prihatin terhadap golongan gelandangan di negeri Selangor. Justru dalam menangani masalah ini, kerajaan negeri melalui PKM Negeri Selangor telah mengambil langkah seperti mewujudkan kerjasama interagensi melalui mesyuarat penjelasan dan operasi menyelamat melibatkan Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan, Jabatan Agama Islam dan seumpamanya sebagai langkah membendung masalah ini. Kami juga telah melaksanakan program seperti program-program bantuan pengupayaan ekonomi seperti program hijrah, dana usaha mikro serta pelbagai lagi. Melalui program-program tersebut, kami menjangka berupaya melonjakkan dan meningkatkan pendapatan golongan miskin yang akhirnya dapat mengeluarkan mereka daripada kitaran kemiskinan. Jadi ini secara tidak langsung akan menghasilkan impak positif terhadap taraf dan kesejahteraan hidup rakyat secara berterusan. Terima kasih saudara atas penjelasan yang terperinci tentang bagaimana apakah langkah untuk yang boleh diambil bagi mengatasi isu gelandangan di Malaysia. Jadi susulan perkara yang diolah oleh saudari panel kita yang ketiga berkenaan negara Jepun tadi, timbul satu persoalan yang menarik tentang bagaimana pula dengan keadaan gelandangan di negara-negara lain dan apakah cara negara tersebut berdekatan dengan isu gelandangan ini. Terima kasih saudari mereka untuk soalan yang cukup menarik. Sebagaimana yang kita ketahui, pilihan tempat tinggal berpunca pada banyak faktor termasuk pilihan rumahan, pendidikan dan keputusan kerajaan. Dan bagaimana negara-negara luar menangani isu ini di tanah China,
Kerajaan menguruskan gelandangan di bandar melalui 3 cara, iaitu menghantar mereka pulang ke kampung halaman, menyediakan tempat perlindungan sementara dan menghalau mereka. Selain itu, kerajaan China kini telah menyediakan rumah mampu milik dengan mensubsidi pembelian rumah komersial atau dengan menawarkan rumah awam iaitu rumah sosial dengan sewa rendah kepada keluarga yang berpendapatan sederhana. Pada masa yang sama, ia bergantung kepada pasaran perumahan komersial swasta untuk memenuhi keperluan kumpulan berpendapatan tinggi. Di Eropah pula, Parlimen menyeru negara Eropah untuk menyediakan akses yang sama rata kepada perkhidmatan awam seperti penjagaan kesihatan, pendidikan dan perkhidmatan sosial. Mereka juga menyokong integrasi gelandangan ke dalam pasaran buruh melalui program pekerjaan, latihan dan skim yang disesuaikan. Apa yang lebih menarik, negara Finland telah menjadi negara pertama yang menggunakan pendekatan pertama iaitu perumahan nasional terhadap gelandangan. Hasilnya, negara Finland kini telah menjadi contoh utama dalam proses cara mengurangkan gelandangan secara drastik. Juha Kaakkinen, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Y Foundation Finland, telah membangunkan perumahan dan membeli perumahan sedia ada dan kemudian memajakkannya kepada orang yang mungkin kehilangan tempat tinggal. Usaha perumahan pertama ini dilihat adalah resepi yang terbaik untuk menangani isu gelandangan walaupun dalam jangka masa yang pendek. Baiklah, terima kasih saudari atas penjelasan yang begitu terperinci tentang bagaimana negara lain atasi isu gelandangan di negara mereka. Misalnya di China, kerajaan mereka memberi subsidi terhadap pembelian rumah mampu milik yang menggunakan pendekatan pertama perumahan nasional terhadap gelandangan. Baiklah, begitu pantas masa berlalu sehingga kita sudah sampai ke persoalan yang terakhir. Jadi soalan ini saya ingin tujukan kepada ketiga-tiga panel kita. Jadi pada pandangan anda, apakah langkah yang wajar diambil untuk diaplikasikan di negara kita bagi mencapai salah satu matlamat 17 petunjuk matlamat pembangunan mampan SDG, iaitu topik kita pada malam ini adalah tiada kemiskinan. Dipersilakan oleh panel yang pertama kita. Baiklah, pendapat saya, kerajaan dan juga pihak NGO perlu menyediakan program latihan untuk melatih golongan-golongan belia muda bagi meningkatkan kemahiran mereka. Walaupun kemahiran mereka ini terkunci daripada bidang pendidikan kerana terperangkap dalam kancah kemiskinan, namun golongan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga atau diri sendiri dengan meningkatkan diri dengan kemahiran-kemahiran tertentu dan membolehkan mereka ini mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran mereka. Hal ini demikian kerana pada hari ini kita dapat melihat kemahiran yang dimiliki oleh seseorang itu mampu memberi pendapatan yang baik kepada pemiliknya. Sebagai contoh, kemahiran menjahit, membagi kereta dan lebih lagi. Itu saja dari saya. Pada pendapat saya, cara berkesan untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Pembangunan ekonomi bermaksud penambahan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran di sebuah negara. Pembangunan ekonomi merupakan cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tetapi harus disertai dengan pengagihan pendapatan yang adil dalam masyarakat. Bank Dunia dan Tabung Keuangan Antarabangsa cadangkan pembangunan ekonomi sebagai faktor yang paling penting dalam mengatasi kemiskinan. Pembangunan masyarakat pula boleh dilakukan melalui program pembangunan masyarakat seperti projek satu daerah satu industri, satu kampung satu produk dan program usahawan desa. Okey, baik. Bagi pendapat saya pula, pada pendapat saya, cara berkesan untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pendidikan. Hal ini demikian kerana melalui pendidikan yang tinggi, seseorang boleh keluar daripada kepompong kemiskinan dengan mendapatkan pekerjaan yang dapat menjamin masa depan mereka dan mencapai ekonomi yang lebih baik. Dalam masa yang sama, masyarakat yang celik kewangan juga dapat dibentuk. Seterusnya, masyarakat juga boleh saling memberi bantuan kepada golongan miskin, yang mana saya kira ini merupakan satu cara yang baik untuk membantu golongan yang tidak berkemampuan ataupun kurang berkemampuan serta mengumpul sikap saling membantu dalam kalangan masyarakat. Contoh yang paling dekat yang kita boleh lihat pada masa kini adalah apa yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu.
Beliau sering menolong masyarakat yang kurang bernasib baik dengan menyediakan rumah bagi mereka yang tidak memiliki rumah dan sebagainya. Okey, itu sahaja pendapat daripada saya. Baik, terima kasih atas ujahan yang hebat, begitu hebat, begitu bernas yang diberikan oleh para panel kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, apa yang saya dapat simpulkan adalah terdapat pelbagai cara yang kita boleh ambil untuk capai 17 petunjuk matlamat pembangunan mampan ini, terutamanya matlamat yang kita kupaskan iaitu tiada kemiskinan. Jadi saya berharap perkara ini dapat difahami dan dihayati oleh lebih ramai pihak, terutamanya penggubal dasar dan rakyat. Dan kita sebagai rakyat juga boleh bersama-sama dalam membantu kerajaan untuk mencapai, dalam usaha untuk mencapai matlamat ini. Jadi sebelum saya akhiri slot saya, terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria selalu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan majlis kepada pengurusi majlis. Terima kasih Saudari Nur Najibah binti Syamsul Anwar. Dengan selesainya sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua dan mohon maaf jika terdapat kesilapan sepanjang majlis berlangsung. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersua lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.